Hanif, kita akan teruskan seterusnya pidato kita dengan 3 orang tokoh ilmuwan yang akan menyampaikan pidato aspirasi mereka. InsyaAllah majlis mempersilakan 3 orang tokoh ini untuk bersedia dan kita akan bersama sebentar lagi dalam pidato aspirasi ilmuwan. Majlis mempersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang masih sudi bersama dengan kami, sama ada yang menonton di dalam Zoom bersama dalam mesyuarat ini, menonton di Facebook, laman sosial maupun yang akan menonton ketika rakaman dibuat nanti. Saya akan mempersilakan 3 orang tokoh ilmuwan kita, cendekiawan kita. 3 orang tokoh ini tuan-tuan bukan calang-calang, terlibat banyak dalam kajian serta kerja-kerja lapangan dalam hal-hal berkait dengan geopolitik maupun Timur Tengah. Saya tanpa membuang masa mempersilakan Fadil Profesor Dato' Dr. Rizwan Osman, pengerusi Nadwah Ilmuwan, untuk menyampaikan pidato aspirasi beliau, yang mana beliau merupakan seorang sejarawan yang cukup hebat ketokohannya. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Profesor Dato' Dr. Rizwan Osman untuk menyampaikan pidato aspirasi ilmuwan beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saudara pengerusi, rakan-rakan dari berbagai daerah negeri Semenanjung, Sabah, Sarawak, berbagai agama latar belakang. Saya seperti yang lain mengalu-alukan pelibatan saudara dalam satu program solidariti yang saya kira amat besar maknanya dan juga merupakan satu program yang melambangkan bahawa rakyat Malaysia khususnya mempunyai satu pendirian, iaitu menolak keganasan Zionis yang melampau batas dan juga kezaliman yang telah mereka lakukan sejak 73 tahun yang lalu. Saya fikir dalam suasana terbatas ini, saya tidak bercadang untuk bercakap terlalu panjang, tetapi terus kepada isu yang saya anggap penting dalam melihat krisis ataupun dalam melihat kesengsaraan yang sedang dialami oleh rakyat Palestin pada hari ini. Kalau kita lihat kemusnahan yang dilakukan oleh Israel ke atas Gaza, terbit barat dan juga wilayah-wilayah Arab sebelum ini, bukan sahaja untuk melakukan kemusnahan yang bersifat kemanusiaan, membunuh, mencedera dan sebagainya, memusnahkan infrastruktur dan sebagainya juga, tetapi yang lebih penting ialah untuk menjadikan masyarakat Palestin ini bukan masyarakat yang berpendidikan. Dengan sebab itulah kita dapati antara tindak tanduk mereka ialah membunuh intelektual Palestin. Oleh itu, dalam kita berlumba-lumba memungut derma simpati yang diberikan kerana melihat kezaliman-kezaliman yang berlaku dan juga melihat kesengsaraan yang dialami, saya merasakan juga adalah satu perkara yang cukup wajar dan amat wajar. Di samping kita mengusahakan usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan, juga terdapat satu agenda yang khusus bagaimana untuk menjadikan masyarakat Palestin ini masyarakat yang berpendidikan. Kalau kita lihat pada hari ini, antara mereka yang ramai dipenjarakan dan juga ramai terbunuh ialah dalam kalangan kanak-kanak dan belia. Apa yang dapat dicapai oleh kanak-kanak ini kalau mereka duduk di penjara? Sedangkan pada usia ini mereka sepatutnya pergi ke sekolah. Apa yang dapat dilakukan oleh kalangan belia di mana usia yang sepatutnya diperuntukkan untuk mendapat pendidikan, mereka dipenjara dan dinafikan hak mereka. Oleh itu, saya melihat bahawa dalam konteks pada hari ini, seperti saya katakan tadi, selain daripada kita memberikan tumpuan kepada usaha-usaha kemanusiaan, harus ada suatu perancangan yang holistik, yang menyeluruh dalam kalangan NGO, bagaimana harus kita memainkan peranan untuk memberikan pendidikan dan menjadikan mereka ini kelompok yang berpendidikan. Dan apabila terbentuknya negara Palestin merdeka nanti, mereka boleh isi dengan ilmu-ilmu yang telah mereka miliki. Saya maksudkan dengan memberi pendidikan ini bukan dengan pendekatan singkat membawa mereka ke negara barat, ke negara kita. Sekiranya itu akan mencabut mereka pada akar umbinya. Saya maksudkan harus ada juga di samping memberikan bantuan yang bersifat kemanusiaan, harus juga ada usaha untuk menghantar umpamanya dalam kalangan guru dan sebagainya, untuk memberikan pendidikan supaya pendidikan yang diterima oleh pelajar-pelajar ini atau anak-anak Palestin ini setaraf dengan apa yang diterima di negara-negara yang maju. Bagi peringkat lebih tinggi, sudah sewajarnya ada satu usaha untuk membawa pelajar-pelajar Palestin yang tidak mungkin mereka dapat belajar dengan baik ataupun dengan berkesan di negara mereka,
ke negara kita. Sebagai contoh. Dan yang lebih pentingnya ialah kita membawa dalam kalangan mereka yang benar-benar berhak, bukan melalui saluran yang pernah berlaku sebelum ini, di kalangan golongan elit, golongan yang terdedah, golongan yang berpengaruh, tetapi golongan yang kita anggap sebagai berhak dan perlu untuk beri pendidikan. Saya yakin dengan cara yang kita lakukan ini, kita akan dapat memastikan berlakunya perkembangan yang seimbang bagi membolehkan masyarakat Palestin ini terus relevan dalam perjuangan mereka, dan mereka punya intelektual yang mampu untuk meneraju negeri mereka dalam keadaan bagaimana sekalipun. Oleh itu, bagi saya, dalam menyatakan solidariti pada hari ini, kita menyatakan bahawa kita bersolidariti dengan rakyat Palestin untuk menjadikan mereka mendapat peluang pendidikan, mendapat peluang untuk ilmu pengetahuan sama seperti manusia yang lain ataupun makhluk Allah yang lain, bukannya seperti disebutkan tadi, diiniai oleh Israel, duduk dalam penjara ataupun tidak berpeluang. Dengan itu saya yakin dengan apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberikan satu kesedaran baru bahawa kita harus bersama-sama mengangkat martabat rakyat Palestin ini, bukan sahaja dari segi kemanusiaannya, mengatasi kesesaraan mereka, menuntut supaya kezaliman diatasi, tetapi menjadikan mereka juga manusia yang berpengetahuan. Tahniah saya ucapkan pada Abim, tahniah pada semua kerana telah memberikan pemikiran masing-masing yang lebih penting, ia melambangkan satu solidariti untuk rakyat Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.